Ayah, siapa manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia? Kalau Farhan nak tahu siapa manusia paling bahagia, ni yang cerita kat Farhan. Kisah seseorang nama dia Fairuz. Fairuz seorang pekerja yang baik. Oleh sebab dia bagus, bos dia naikkan pangkat dan naikkan gaji dia. Agak-agak Farhan, Fairuz tu manusia paling bahagia tak? Bahagia sebab dia dapat naik pangkat, dapat gaji banyak. Bukan. Lepas dia pangkat, esoknya pula Fairuz dapat berita yang dia sakit. Doktor cakap Fairuz hanya ada masa 3 bulan untuk hidup. Farhan rasa macam mana sekarang? Adakah Fairuz tu masih menjadi manusia yang paling bahagia ke tak? Mana boleh dia jadi manusia paling bahagia? Dia sakit. Sebenarnya Fairuz sendiri pun tak tahu yang tak lama lagi dia akan jadi manusia yang paling bahagia. Kenapa pula ayah? Dia kan hidup dah tak lama dah. Dia sakit. Selain seorang pekerja yang bagus, kawan-kawan suka, dia seorang anak yang baik. Fairuz ni juga sangat suka bersedekah. Manusia yang paling bahagia ialah manusia yang bila mana terhenti nafasnya, namun tidak terhenti pahalanya, mengalir dan terus mengalir. Hasil daripada amalan bersedekah. Jadi, kalau Farhan nak jadi manusia yang paling bahagia, Farhan kena selalu sedekah lah. Ya, bersedekah dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Insya-Allah dengan infak ini kita dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Masya Allah, sejuk perut ibu mengandung. Anak-anak soleh ni pandai sungguhlah berlakon yang meninggalkan kesan kepada kita yang menonton ni. Masya Allah. Tahniah kepada Pertubuhan Mihrab. Baiklah, pagi ini yang paling penting adalah kami ingin berkongsi dengan anda tentang infak antara ganjaran segera di dunia. Ganjaran segera tu yang kita nak tahu juga. Walaupun kita sibuk mengejar akhirat, dunia datang kemudian selepas itu, tetapi kita nak juga ganjaran segera tu di dunia. Masya Allah, insya Allah. Kita bersama dengan Duta Wakil Pertubuhan Mihrab yang tak lain tak bukan yang dihormati Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada Ustaz dekat set. Selalunya Ustaz berada di Mekah, di Madinah. Masya Allah, sibuk nak menunaikan haji pula selepas ini. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan. Amin. Baiklah. Ustaz, ganjaran segera di dunia itu pun kita nak rebut juga. Kita nakkan betul juga. Jadi bagaimana Ustaz dengan berinfak kita mampu merebut mendapat ganjaran segera di dunia itu? Apakah ganjaran segera di dunia itu dan juga bagaimana Ustaz kita nak terus istiqamah untuk sentiasa beringat untuk berinfak selalu. Betul. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah, Farhan dan juga seluruh warga. Assalamualaikum, tak kira di mana juga kita berada. Alhamdulillah, pagi-pagi macam ni kita diberi peluang oleh Allah SWT untuk terus berinfak dan sebagainya. Bila kita ada anak kita kadang-kadang kalau kita cakap dengan dia, okey, buat ni tahun depan baru dapat hadiah. Dia lain dengan tahun ni, buat ni kejap lagi dapat gula-gula, dapat coklat, dapat apa kan. Rupanya psikologi manusia ni memang dia nakkan ganjaran yang cepat. Jadi kalau boleh dia tak sabar-sabar nak tunggu nanti-nanti apa semua kan. Memang manusia ni selalunya begitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran yang besar tentu sekali di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Memang akhirat tu tentu sekali semuanya lebih baik lagi daripada dunia ni. Cumanya manusia ni secara fitrahnya memang dia nakkan sesuatu yang dia boleh nampak. Kan kalaulah contohnya sembahyang subuh berjemaah dekat masjid tu terus dia keluar masjid dapat sesuatu, masjid memang tak muat lah orang kata. Kan memang akan beramai-ramai lah pergi ke masjid. Tapi sebab tak nampak kan, itu yang sikit je, kadang-kadang satu saf tak sampai, sekarang setengah saf aja semayang. Okey, tapi sedekah Allah Ta'ala tunjukkan dia punya ganjaran dia dekat dunia lagi. Bahkan contohnya orang yang susah, dalam Quran Allah Ta'ala suruh menderma,
Allah Ta'ala akan gantikan, nanti dia akan jadi lebih baik. Allah Ta'ala akan lapangkan rezeki bagi orang yang susah, bagi orang yang sakit. Kalau bersedekah boleh dapat kesihatan. Dalam hadis. Dan dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan kita kepada Allah yang nampak dekat dunia lagi, dah nampak dah bahawasanya kita ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, ganjaran segera pun kita nak, ganjaran yang berterusan pun kita nak ni Ustaz. Betul. Maklumlah tadi kita tengok visual saudara kita telah pun meninggal dunia, tetapi ganjaran dia, apa yang dia berikan, berinfak, bersedekah ke jalan Allah itu berterusan pahalanya. Betul. Ustaz. Itu yang kita mahu, kita nak rebut. Bagaimana Ustaz? Kita pun nak menjadi seperti saudara kita tadi Ustaz. Allah. Sebab kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia, dan memang kita nak pahala tu biar berterusan. Betul. Kalau kita tengok tuan-tuan guru dulu, dia orang suka buka pondok. Salah satu faktor dia orang buka pondok adalah diorang nak supaya adanya ahli ilmu dan ahli ibadat yang berterusan. Jadi maknanya kalau pelajar-pelajar tu nanti akan mengembangkan ilmu, akan beramal dengan ilmu yang mereka perolehi, akan melahirkan lagi ramai orang yang beribadat kepada Allah SWT. Maknanya pahala tu akan berterusan. Tuan guru tu mungkin dah meninggal lama dah. Kan? Tapi berterusan dah pahala. Saya ni, saya orang Kuala Lumpur, saya orang KL. Kadang-kadang jealous atau cemburu tengok kawan-kawan saya ustaz-ustaz yang duduk kat luar daripada Kuala Lumpur yang diorang dapat buka tahfiz. Sebab tanah diorang mungkin kosnya agak rendah sikit bandingkan kat Kuala Lumpur. Jadi saya fikir macam mana nak tolong macam mana saya nak buat? Saya kata tanah kat Kuala Lumpur ni mahal sungguh. Kan? Jadi akhirnya adanya satu pertubuhan yang namanya Pertubuhan Mihrab yang buat secara kolektif, kan, kumpulkan dana dan sebagainya untuk membantu. Jadi mudah-mudahan kita dapat melahirkan pelajar-pelajar yang mudah-mudahan bukan sahaja mereka betul berilmu, tapi mereka akan melahirkan lebih ramai lagi ilmuwan-ilmuwan dan juga mereka yang beribadat pada Allah SWT. Masya Allah, itulah pentingnya dalam kita membantu dan turut serta untuk mengumpul dana kepada pembinaan masjid dan juga menjaga anak-anak tahfiz ini. Anak-anak tahfiz ini Masya Allah dekat dunia pun dapat, dekat akhirat pun dapat. Tambah lagi mereka juga turut mendoakan kita. Betul. Mereka yang bersedekah, yang berinfak, yang ingat kepada mereka. Masya Allah. Bagaimana Ustaz, kami nak turut serta membantu dalam pembinaan masjid dan juga bersama dengan anak-anak tahfiz ni. Okey. Pertubuhan Mihrab ni adalah pertubuhan yang kita kata masih lagi baru, tak lama sangat, tetapi mereka dah aktif membantu sana sini dan khususnya kempen yang telah kita lancarkan sejak berbulan-bulan yang lalu pun di TV Al Hijrah, iaitu kempen membina semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Curawang yang ada di skrin TV kita sekarang. Masjid Nurul Islamiah Sungai Curawang yang dah dhaif, sangat-sangat memerlukan bantuan kita untuk dibina semula masjid yang baru insya-Allah. Jadi Masjid Nurul Islamiah Sungai Curawang ni saja memerlukan dana sebanyak 12 juta ringgit, yang kita baru kumpul lebih kurang 3 juta ringgit. Jadi kita memerlukan lebih kurang 9 juta ringgit lagi untuk membina semula masjid tersebut. Selain daripada masjid, kita juga akan membangunkan sebuah mak tahfiz yang namanya Mak Tahfiz Sains Fatimah Zahra yang masih lagi ada sekarang ni, sewa bangunan di Seri Gombak yang mana mereka memerlukan sangat dana sebab mereka menyewa lagi, masih sewa rumah kedai. Jadi cara untuk kita bantu mudah sahaja. Sekarang ni kita ada di skrin kita ada nombor telefon. Ada yang di sebelah infakmihrab.com, www.infakmihrab.com ni sangat senang. Kan, terus klik aja dan kita sebarkan insya-Allah. Dan satu lagi saya nak sebutkan sini, ada apa yang dipanggil sebagai kempen yang dipanggil sebagai My Istiqamah, yang mana kita dapat bantu diri kita untuk istiqamah dengan hanya paling kurang pun RM1 satu hari pun boleh. Tapi setiap hari kita boleh berinfak. Yang tu ada QR code My Istiqamah kat belah kanan tu kan. Ambil saja QR code tu, insya-Allah kita boleh berinfak setiap hari. Jadi kadang-kadang kita lupa. Kadang kita lupa, kita sibuk, kita tak sihat ke apa ke. Jadi dengan My Istiqamah ni kita dapat pahala setiap hari kita istiqamah berinfak. InsyaAllah. Infak umum pun ada, My Istiqamah pun ada. Anda perlu scan saja QR code yang tertera tadi, insya-Allah segala maklumat akan keluar. Dan kalau takut terlupa kan Ustaz, sekarang ni dah ada auto debit. Kita boleh set sendiri dekat akaun bank kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa beringat untuk berinfak, bersedekah, membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan ketika ini melalui Pertubuhan Mihrab ini, pembinaan masjid dan juga anak-anak tahfiz kita. Sama-sama kita beringat kepada mereka, insya-Allah. Terima kasih Duta Wakil Pertubuhan Mihrab yang dihormati Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kami doakan mendapat haji yang mabrur. Amin. Doakan kami juga tim Assalamualaikum dapatlah pergi ke sana nanti insya-Allah menunaikan haji dan juga umrah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Yang berlaku jika melihat perkara ini terjadi? Adakah kerana masjid dan generasi hufaz semakin hilang di dunia? Pada Jumaat mulia ini, ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang.